Tolong kaji sikit lah. Mana yang dah lupa-lupa. Sebenarnya yang bab 1, 2, 3 ni keluar juga ujian. Keluar juga ujian, keluar juga exam. Tapi kebanyakannya dia akan keluar untuk kertas 1. Soalan-soalan yang direct. Soalan terus lah. Kalau kertas 1 tu biasanya melibatkan soalan bahagian yang depan-depan, yang senang-senang. Tapi kalau tak ingat, tak senang juga. Okey. So, untuk bab yang pertama, sekejap. Cikgu share skrin. Nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Okey. So, cikgu akan menggunakan slide lah. So, kalau slide ni siapa yang berminat nanti boleh PM cikgu, cikgu hantar. Ataupun, kalau nak nanti cikgu bagi je lah dekat grup. Jam grup nanti. Okey, selamat datang yang baru masuk. Okey, hari ni kita akan buat ulang kaji bab 1, 3 tak 4. Langkah keselamatan di dalam makmal. Apa yang kita perlu buat sebelum masuk makmal, masa dalam makmal dan sebelum keluar makmal. Dan kita perlu kenal alat-alat yang kita nak gunakan di dalam makmal. Kalau macam sekolah rendah, benda tu tak ada. Sekolah menengah, benda tu ada. Okey, so ini bukan cikgu punya slide. Cikgu guna orang punya slide sahaja. Okey, so yang pertama kita perlu ada alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri ni untuk lindung diri kita daripada atas sampai bawah. Kalau macam kita punya frontliners yang dekat hospital, diorang akan pakai PPE. Sebenarnya PPE itulah alat pelindungan diri. Tapi diorang punya PPE tu lagi banyak, lagi tebal daripada yang kita guna dekat makmal. Sebab mereka nak melindungi diri daripada virus yang tak nampak. Tapi kalau yang kita pakai PPE yang dalam buku ni, yang dalam awak punya syllabus tingkatan 4, PPE yang kita perlu ada sebelum masuk ke makmal. Okey, peralatan pelindungan diri. Sebab kita nak melindungi diri kita daripada bahaya. Sini dah adalah gambar-gambarnya. Apa? Gogal. Okey, terima kasih yang share semula attendance. Okey, kita ada Google, ada lab coat, ada apa ni? Glove, sarung tangan, mask. Sekarang ni bukan nak masuk makmal je kena pakai mask. Nak masuk pasar raya pun kena pakai mask. Kan? Okey, so alat pelindungan diri. Okey, so ini antara alat perlindungan diri yang kita perlu ada sebelum masuk ke dalam makmal. Benda ni untuk melindungi kita daripada bahaya. Benda yang pertama biasanya kita kena ada Google. Nak lindungi mata kita. Okey, nampak cikgu? So, walaupun ini peringatan walaupun kita pakai cermin mata, kita tetap kena pakai Google. Kenapa? Jangan ingat dah ada cermin mata ni dah selamat tau. Kena pakai Google juga. Kenapa? Sebab cermin mata tak selamat. Yes. Okay. Arti kata lain, dia tidak meliputi ataupun tidak dapat melindungi kita dengan keseluruhannya sebab cermin mata tu kecil je. Cermin mata kan besar ni je. Kalau Google lagi besar. Cermin mata kecil ni. Cukup pakai cermin mata kan? Cermin mata besar ni. Kalau Google lagi besar. Dan dia tutup sampai tepi. So itu Google. Dia melindungi keseluruhan mata kita. Kalau kita punya cermin mata biasa macam ni je. Kalau berlaku percikan, bahagian atas ni terbuka lagi. Tepi sini terbuka lagi. Dia tetap boleh membahayakan. Terutamanya kalau kita buat eksperimen yang ada letupan ke. Letupan. Extravaganza sangat eksperimen tu. Tapi Google, walaupun dah ada cermin mata, tetap kena pakai Google. Lepas tu mask. Mana mask? Lepas tu mask. Okey. So mask, cikgu rasa semua telah terdidik hampir 2 tahun cara memakai mask yang betul. Bahagian biru di luar, bahagian putih di dalam. Dan kita pakai sangkut macam ni kan. Kalau tak ada kita guna ni lah. So, yang ini ada besi. Kita lekatkan dekat hidung. Full cover lah. Cuma kat sini dia tak ada face shield.
Okey. Lepas tu kita ada sarung tangan. Okey, sarung tangan. Next, kita ada baju makmal ataupun lab coat. Ini untuk melindungi kita daripada melindungi diri kita ataupun pakaian kita daripada kerosakan lah. Dan kasut bertutup. Kasut bertutup ni penting walaupun benda ni macam biasa-biasa tapi memang penting sebab ada setengah bahan kimia dalam makmal dia jenis yang menghakis. Bila menghakis, bila kena dekat skin kita akan irritate ataupun akan melecur lah. Kalau asid pekat ke, alkali pekat ke. Cikgu nak tanya sini semua dalam bahasa Melayu ke? Ya. Alhamdulillah. Kalau tak tertiba cikgu kena speaking nanti. Okay, so settle. Kemudian kita ada alat perlindungan makmal. Okay. Cikgu kena ejek. Alat perlindungan makmal. Ada dua tau. Bentuknya lebih kurang. Benda ni bentuknya lebih kurang tapi fungsi dia berbeza. Okay. So yang ini peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal. Benda ni ada dalam makmal dan tidak ada di luar. Tidak boleh dibawa luar. Benda ni memang ada dalam makmal tapi bentuk ni ada dua jenis. Kita ada penyiram kecemasan, pembilas mata, kebok wasap, kabinet aliran laminar. Dekat sini ramai yang selalu confuse antara kebok wasap. Yang lain tu biasa ya. Ni, yang selalu confuse dengan kebok wasap dengan kabinet aliran laminar. Dua benda ni ramai yang confuse. Yang penyiram kecemasan, pembilas mata ni tak ada masalah. Yang penyiram tu you tarik, you kena siram. Kalau pembilas mata, you tekan, mata you kena bilas. Simple je. Cuma untuk kebok wasap dengan kabinet aliran laminar ni, fungsi dia berbeza. Walaupun rupanya hampir sama. Sama tapi tak serupa. Okay. So, ini kabinet aliran laminar ataupun laminar flow. Okey, laminar flow ni dia guna untuk elak kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Kalau orang yang buat swab test punya uji kaji tu, yang buat kat mamal semua, dia test dalam makmal mikrobiologi ada kabinet aliran laminar. Diorang guna benda ni. Diorang guna benda ni. Bukannya kebok wasap. Yang ini dia akan dia punya aliran tu daripada dalam keluar tau. Sebab dia nak elakkan yang dalam tu tercemar. Sebab udara dekat persekitaran kita ni ada pelbagai jenis bakteria, mikroorganisma, virus, semua ada. So kalau kita nak buat uji kaji, kita kena pastikan benda tu tak tercemar dengan mikroorganisma lain. So ini kegunaan kabinet aliran laminar. Kalau kebok wasap pula, kebok wasap daripada luar tarik ke dalam. So kebok wasap digunakan untuk eksperimen. Selalunya kebok wasap ada dekat makmal kimia, makmal fizik. Yang luminar tadi ada dekat makmal bio. So yang ini kita guna untuk buat eksperimen kalau cecair itu mudah meruap, lepas tu sedang terbakar, beracun, menghakis ke, berbau ke. So kita tak nak yang bahan-bahan kimia ni semua kena dekat kita yang tengah buat eksperimen tu. So dia akan sedut udara daripada luar masuk dan keluarkan. So supaya semua toksik-toksik semua tu tak kena kat kita. So ini kebok wasap. Jelas? Beza? Lamina dengan kebok wasap? Jelas. Lamina dia punya aliran udara daripada dalam keluar. Kebok wasap dari luar ke dalam. Okay. Next. Yang ini siram mata. Siram mata, siram badan. Penyiraman kecemasan. Okay, so yang ini
kalau kita berlaku tumpahan apa bahan kimia ke apa-apa kebakaran kebakaran macam contoh berlaku kebakaran lah. So benda ni penting. Pergi dekat sini, tarik, so dia akan shower lah. And then untuk pembilas mata pun sama juga. Kalau mata terkena bahan kimia, okay, yes. Kita kena cepat-cepat pergi dekat situ, tekan, okay, dia akan bilas mata dengan air yang banyak. Ini dia memang dia punya step lah. Okay, next. Pembuangan bahan sisa. Okay, so sekarang kita tengok macam mana bahan sisa dibuang. Apa dia punya step-step dia. Tak boleh main buang je. Kalau macam dulu sekolah rendah cakap, okey, cecair air buang kat sinki, pepejal taruh dekat bakul sampah. Okey, kat sekolah menengah dah tak boleh dah tahu buat macam tu. Kita tengok, kita kena tengok dulu bahan apa yang kita nak buang tu. Okey. So, bahan sisa kita boleh bagi kepada dua. Yang pertama yang boleh buang dekat sinki. Yang kedua yang tak boleh buang dalam sinki. Ada dua je. Okey, ada dua ni je. Yang boleh buang dan tak boleh buang. Yang mana yang kita boleh buang kat sinki, yang mana kita tak boleh buang dalam sinki. Okey, yang kita boleh buang dalam sinki, yang kepekatan asid ataupun alkali dia rendah. So dia tak bahaya. Tapi syarat utama kalau kita nak dispose ataupun kita nak tuang cecair sama ada asid pekat atau asid cair, sorry. Asid cair je tau. Asid cair, alkali cair kalau kita nak dispose, kita nak buang dekat sinki, boleh. Sebab dia tak bahaya tapi syarat dia kita perlu buka air dulu. Kita buka air baru kita tuang. Bila kita buka air, dia akan mencairkan lagi kita punya asid ataupun alkali tadi. Supaya dia tidak jadi satu bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey. Yang tak boleh, yang tak boleh buang kat sinki. Satu, sisa pepejal. Yang ini kan tak kisahlah ke makmal ke kat rumah ke sisa pepejal janganlah buang kat sinki. Kalau buang kat sinki apa jadi? Apa jadi anak-anak? Buang sisa pepejal kat sinki. Tersumbat. Yes, betul. Sumbat ya anak-anak. Jangan buang sisa pepejal dalam sinki. Nanti sumbat. Okay. Next. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Maksudnya kat sini, kurang daripada 5 maksudnya dia adalah asid yang pekat. Kalau kita tengok pH 1 sampai 14. Okey, selamat datang Fatini. Okey, so sekarang kita dekat bab yang pertama. Kita buat ulang kaji sikit. So, untuk asid dengan asid alkali pH ada 1 sampai 14. Neutral 7. Okey. So dekat sini yang kita tak boleh nak buang dalam sinki. Okey, tak apa Fatini. Okey, yang kita tak boleh buang dalam sinki yang kurang daripada 5. Yang kurang daripada 5 ni kategori asid dah pekat dah ni. Kalau lebih janganlah macam tu Syafiqah. Kesian Fatini. Okey, yang lebih daripada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, itu dah alkali pekat. Okey. So yang pekat-pekat tu jangan buang kat sinki. Kalau nak buang juga kat sinki, pastikan kita cairkan dahulu ataupun kita boleh neutralkan dahulu. So macam mana nak neutralkan asid campur dengan alkali? Okey, neutral. Dah neutral, barulah kita boleh buang dekat sinki. Okey, next. Sebatian pelarut organik. Ini pun tak boleh buang dalam sinki. Sebab ada setengah sebatian pelarut organik ni berbahaya untuk hidupan. Contoh pelarut organik. Pernah dengar kloroform tak? Pernah? Pernah. Orang buat apa untuk kloroform tu?
Lorok suruh. Jawab apa? Kloroform tu bukan klorok Klorok tu klorin. Kloroform ni kalau dalam cerita orang jahat-jahat kan, dia contohlah, dia ambil kain macam ni kan, lepas tu dia tuang air kan. Dia tuang kloroform sebenarnya, dia tuang, lepas tu dia tekuk, lepas tu orang tu pengsan. Sebenarnya kloroform tu salah satu daripada pelarut organik pelarut organik juga. Dia tekuk, lepas tu pengsan. Dah. Habis. Okey. Sebab kloroform ni macam tadilah, dia boleh mengakibatkan kesan yang tak baik. Even pada manusia ataupun hidupan akuatik lah. Banyak lagi jenis-jenis pelarut organik yang wujud. Next. Okey. Ini yang tak boleh buang kat sinki. So contoh, toksik, bahan yang bertoksik. Asid, grease, minyak, cat, hidrogen peroksida. Yang minyak tu pun sama. Kat dapur jangan buang minyak dalam sinki. Nanti sumbat juga. Sebab dia makin lama dia akan berketul tau dalam sinki tu. So sumbat juga. Tak boleh buang dalam sinki. Bahan yang toksik, bahaya untuk hidupan akuatik. Logam berat. Okey. Ada juga logam yang dalam bentuk cecair tapi kita tak boleh buang dalam sinki. Bahaya. Kemudian bahan sisa organik, mikrob dan bangkai haiwan. Jangan buang bangkai haiwan dalam sinki. Adalah kalau untuk eksperimen-eksperimen melibatkan haiwan, jangan buang So, bangkai haiwan ni kategori macam solid jugalah, pepejal. Cikgu tak sangka dia dekat sini. Bahan sisa organik, mikrob dan bangkai haiwan. Okay, next. Bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki lagi. Bahan buangan radioaktif, bahan yang mudah meruap. Maksud bahan yang mudah meruap ni, dia cepat bertukar daripada cecair kepada gas. Itu bahan mudah meruap. Bahan reaktif, okey, prosedur. So nak buang benda ni pun perlu ada prosedur. Contoh macam even PPE yang frontliners pakai tu kan. Okey, nak lupuskan dia pun kena ikut prosedur-prosedur tertentu. Kalau awak perasan jenazah COVID-19 untuk disemadikan, dia pun memerlukan prosedur-prosedur yang tertentu. Sebab dia ada sisa biologi. Macam PPE dia pun sama juga, dia ada sisa biologi. And then biasanya kalau sisa makmal ataupun bahan sisa, bahan lupus yang mengandungi mikroorganisma, dia akan tulis macam dalam gambar tu, biohazard. So hati-hati kalau macam you nampak ada bungkusan yang ada lambang biohazard ni, kalau you nampak ada jarum tercucuk keluar, ada terkeluar daripada plastik ke, you jangan cuba-cuba nak sentuh. Sebab kita tak tahu dalam tu ada apa. Paling bahaya kalau jarum tu baru lepas ambil ataupun menyuntik pesakit yang ada HIV. Kalau kita sentuh luka, dia boleh mengakibatkan jangkitan sebenarnya. Okey. Okay, so kat sini kita ada kategori lah. Ada 4 kategori. Okey, kategori A, B, C, D. Yang A, peralatan tajam. Okey, contoh macam jarum yang cucuk untuk vaksin tu. Okey, itu kategori peralatan tajam. Tu picah gari, jarum, bilas, scalpel. Okey, so itu kategori A, peralatan tajam. Kemudian kategori B, kita ada pepejal tak tajam. Okey, contoh macam yang PPE tu, dia punya yang bahagian luar tu PPE, lepas tu dia punya glove. So, medium culture pun sama juga, iaitu dalam kategori pepejal. Kemudian kita ada bangkai ataupun organ. Okey, so yang ini haiwan lah, haiwan ke ataupun organ-organ. Okey, so itu kategori C. Dan yang D adalah dalam kategori cecair, darah ataupun serum.
Kalau ikutkan kan sebenarnya darah manusia, darah manusia, darah yang kalau kita derma darah kan, kita derma darah dekat hospital, okey, darah tu dia ada tarikh luput tau. So tarikh luput tu biasanya cikgu tak ingat berapa lama tarikh luput. So lepas daripada tu, benda tu perlu dilupuskan. Sebab tu lah sentiasa encourage untuk derma darah sebab darah yang kita derma ni, dia ada tarikh luput dia. Kalau tak digunakan, nak tak nak benda ni kena dilupuskan. Okey. Dinyah kontaminasi secara autoklave dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal. Okey. Selamat datang Hanis. Next. Kategori A. Yang ni cikgu dah terangkan banyak. Yang tadi-tadi tu lah. Peralatan tajam macam syringe. Lepas tu yang ini yang untuk buat bedah. Potong. Okey. Bicagari, jarum, bilah scalpel. Okey. Selamat datang yang baru datang. Okey, so yang ini kategori A yang tajam tadi. Kategori B, termasuklah tisu-tisu, even mask yang kita pakai itu pun sama juga. Okey, glove, sarung tangan, tisu, medium kultur. Ini kategori C, bangkai dan organ. Okey. Ini kalau ada buat apa? Kita belah tikus ke, belah katak ke, kita nak tengok dia punya organ tu semua. Bila dah mati kita panggil dia sebagai bangkai. So ini haiwan makmal, haiwan uji kaji. C, cecair. Cecair ni darah, serum. Habis dah. Laju kan. Okay. So, pengasingan. Sisa di punca yang betul. Okay. So, sisa-sisa ni dalam untuk tempat-tempat tertentulah, untuk makmal ke, hospital ke, dia mesti kena ada siap-siap tempat dia. Okey, ini untuk kategori A, kategori B, kategori C. Biasanya yang untuk kategori A, yang tempat tajam, yang yang tajam tadi tu, dia punya bekas, jenis yang kalau kita masukkan memang dah tak boleh keluarkan balik dah. And then dia punya bekas yang macam tong yang tebal. Supaya jarum tu tak boleh tercucuk keluar. Tu bezanya dengan yang kategori B tadi. Yang kategori B tadi macam glove kan. Sarung tangan, tisu. Yang itu dalam bekas biasa pun tak ada masalah. Cuma dia kena ada spesifik jugalah. So, kategori A, so disimpan sementara tempat yang selamat. Kalau kategori B pula, okey, dia akan masuk dekat autoclave. So, autoclave bahasa Inggeris, autoclave. Okey, autoclave, kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 tekanan dan berapa minit. So, benda ni sebenarnya, yang autoclave ni sebenarnya nak bunuh mikroorganisma ke virus ke yang ada pada benda-benda tadi. Kalau yang C pula, dibungkus cemat-cemat, simpan sementara dalam penyejuk beku. Yang C tadi apa? Ingat lagi tak? Bangkai. Ini ingat. Yes. Yang C tadi bangkai. Yes. Yes. Yang C tadi bangkai. So, yang bangkai ni takkan kita nak masuk autoclave. Syah sedap tak biosuk. Apa biosuk tiba-tiba Yang makan biasa cikgu. Loh. Buat cikgu lapar aja petang-petang ni lah. Korang ni. So ni ingat kita kena ingat kategori A, B, C tadi supaya kita tahu nak buat apa. Yang A tadi jarum. Jarum tu kita kena masuk tempat khas. Selamat. Kita tak nak ada pula yang tercucuk lepas ni. Yang B pula, okey, B ni yang kita pakai glove ke mask ke yang kita boleh yang terdedah, dalam kita tadi benda ni yang terdedah kepada mikroorganisma lah. So kita akan masuk dalam autoclave, kita nak bunuh dulu semua benda tu. Semua benda kita tak bunuh benda tu, kita nak bunuh mikroorganisma yang ada pada objek-objek tersebut lah. Okey, yang C pula dia adalah bangkai. Okey, so
kategori bangkai ataupun organ yang dah mati. So ini kita kena bungkus betul-betul. Lepas tu simpan dalam sejuk beku. Kalau tak simpan dekat tempat sejuk beku, jadi apa? Kalau tak simpan kat sejuk beku, jadi apa? Ha, 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 ha. Siapa nak jawab ke? Kalau kita letak ikan kat luar lama-lama, jadi apa? Busuk. Ya, Mati. busuk le. Busuk dapat. Ah, Banyak. yeah. Busuk le nanti. Sebab tu lah kita simpan dalam penyejuk beku. Beku kalau yang biasa-biasa tu tak jadi. Kena simpan dekat tempat beku. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Okey, sisa akan dibawa untuk dinyah kontaminasi. Okey. Di dalam beg biobahaya dan kemudian sisa yang telah dibungkus itu dilabel dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelepasan berpusat dijalankan. Okey. Dah. Banyak lagi ni. Okey. So kita dah belajar yang pertama alat perlindungan diri dan peralatan dalam makmal. Yang kedua, kita dah belajar macam mana kita nak urus bahan sisa. Bahan sisa ada berapa kategori? 4 kategori tadi. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak uruskan kemalangan di dalam makmal. So, jika berlaku kemalangan di dalam makmal, apa yang perlu kita lakukan? Kalau ada termometer pecah, jangan nak pandai-pandai pegang benda merkuri tu. Nampak macam cantik, elok je dia bulat je. Jangan nak pegang. Okey. So kat sini kita ada kemalangan. Okey. Kemalangan, jenis kemalangan yang biasa berlaku. Terkena serpihan kaca. Yes. Okey, sepanjang cikgu mengajar. Bermula pada tahun 2011, kemalangan dalam arti kata lain, radas yang pecah adalah benda yang paling biasa berlaku. Test tube pecah, paling biasa berlaku. Test tube pecah, beaker pecah, conical flask pecah. Semua anak pecah, glass rod pecah. Okey, so bila barang-barang kaca ni pecah, tajam. Bila dah tajam, senang nak luka. So, pertama kalau kena benda tajam. Yang kedua, kalau kena asid ataupun alkali pekat. Kenapa? Sebab asid dengan alkali pekat ni menghakis. Kebakaran kecil, terkena serpihan hasil tindak balas logam reaktif. Okey. Ini termometer pecah. Gas bocor. Kena elektrik punya renjatan. So apa nak buat kalau ada termometer pecah? Apa nak buat kalau gas bocor? Apa nak buat? Okey. Apa nak buat kalau kawan kita kena renjatan elektrik? Buat tak tahu. Janganlah begitu. Kesian dia. Tapi kalau kawan kita kena renjatan elektrik, jangan kita pula nak pergi pegang dia. Nanti kita pula sama-sama kejung dengan kawan kita tu. Ada cara macam mana nak buat. Okey, contoh yang pertama ni, kalau berlaku tumpahan. Okey. So, tumpahan kalau ada tumpah, okey, bagi tahu cikgu, jangan senyap-senyap. Lepas tu, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Jangan pula kat situlah tumpah, kat situlah korang berkumpul. Sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Okay, ini bergantung kepada cecair apa yang tumpah tu. Kalau yang tumpah tu air pahit, tak apalah. Kalau yang tumpah tu, bahan contoh macam
Yang tumpah tu adalah bahan yang mudah terbakar. So yang itu memang perlu sekat lah. Sebab kita tak nak bila terus merebak, dia membahayakan. Ataupun bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang mudah boleh mengakibatkan letupan. Okey. Kemudian kita kaut tumpahan bahan kimia dan buang dengan selamat. Ini termometer. Termometer pecah, jangan sentuh sebab dalam tu ada merkuri. Walaupun tak nampak kesan sekarang, kesannya akan berlaku dalam tempoh yang agak lama. Kenapa? Sebab merkuri ni boleh serang sistem pernafasan, pencernaan, pembiakan dan ginjal. Banyak dia boleh attack dalam badan kita. Jadi kalau ada merkuri pecah, hati-hati. Apa yang kita perlu buat? Benda yang utama kena ada sulfur. Serbuk yang kalau kuning tu. So bila pecah, merkuri tu akan dia macam splash. So kita akan nampak dia bulat-bulat terlantai. Macam cantik. Okay, so jangan dekat dahulu. So kalau biasanya first bagi tahu cikgu ataupun membantu makmal, diorang tahulah nak buat apa. So biasanya kalau ada termometer pecah, benda pertama yang cari serbuk sulfur dahulu. Cari serbuk sulfur, tuang dekat mana yang ada butir-butir merkuri tu. Dia akan menyerap. Okey. Kemudian hubungi jabatan bomba. Okey, kalau macam untuk sekolah, yes memang. Chapter 1 memang hubungi jabatan bomba. Tapi kalau ikut pengalaman cikgu masa cikgu study, memang adalah 2-3 kali juga termometer pecah. Dan dia punya step sama juga, tuang sulfur. Lepas tu sulfur akan serap merkuri tu. And then kita akan sapu macam biasa. Dan masukkan sisa tadi tu dalam bekas yang dah dihaskan untuk bahan buangan pepejan. Kalau dekat mamal dia memang dah siap ada bekas ni untuk cecair. Bekas ni untuk benda tajam. Yang ini untuk bahan yang toksik. Next. Okay. Pemadam kebakaran. Okay, sebelum kita masuk pemadam kebakaran ni, cikgu nak tanya yang ada dekat sini ada berapa jenis pemadam kebakaran? 4. 4, Okey, cikgu. yes, bagus. Ada 4. Apa benda yang 4 tu? Okey, buih lagi. Buih. Serbuk. Serbuk kering. Okey. Lagi? Lagi? Apa tu cikgu? Pistol. Nombor 3. Baru 1 tadi buih, ada semua buih. Buih. Apa tadi, serbuk? Lagi? Okay. Yes. Tadi dah sebut buih, serbuk kering. Kita ada lagi 2, karbon dioksida dan juga air. Okay. So, dekat sini kan, alat pemadam kebakaran ni beza tau. Beza. Nak guna pun untuk kegunaan tertentu. Kalau kebakaran tu melibatkan minyak, janganlah guna air. Kenapa? Sebab air dengan minyak tak bercampur. So kita kena tahu jenis pemadam api apa yang ada. Kalau yang dekat stesen-stesen minyak tu, okey, dia punya jenis pemadam api bukan yang warna label merah air ni. Yang dekat stesen minyak biasanya pattern CO2 ataupun powder. Okey. So kalau yang warna merah, yang air ni, okey. So yang ini kalau kita nak padamkan kebakaran yang melibatkan macam kain ke, kertas ke, kayu, benda yang biasa-biasa. Itu air. Sebab tu kalau macam bomba, nak padamkan rumah, biasanya diorang guna yang air tu.
Memang guna air pun. Mana guna yang macam ni? Yang ini untuk kebakaran kecil. Okay. So kalau yang buih. Buih ni kalau dia melibatkan pepejal. Sama juga pepejal macam kayu, kertas ataupun jenis cecair atau gas yang mudah terbakar macam minyak, cat ataupun gas asli. Okey. Kalau yang hitam, kalau melibatkan peralatan elektrik, gas ataupun wap. Okey, tu kita guna karbon dioksida. Kalau yang serbuk kering, yang ini yang paling biasa adalah, so serbuk kering ni selalu ada di mana-mana. Sebab dia boleh padamkan hampir semua jenis kebakaran. Kalau kat sekolah pun dia orang guna yang powder ni lah. Okay. So ni antara dia kelas A, B, C, D, E, F. Okay. Kelas yang A, ini boleh baca sendiri kot. Simple je ni. Kelas F, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Yang ini kena guna serbuk kering ataupun karbon dioksida. Kalau perasan kat sini, serbuk kering ada untuk semua. Serbuk kering ni yang last tadi. Serbuk kering, serbuk kering, serbuk kering, serbuk kering, serbuk kering. Yang melibatkan air, satu ni je, kelas A. Kelas A yang pakai air. Ni dia punya contoh-contoh kelas A. Cikgu malah nak sebut. Awak tengoklah. Kelas B, diesel, cat, minyak. Kelas C. Ini gas. D. Yang ini melibatkan logam. Sebab kita buat revision je, cikgu lajulah sikit Lepas tu yang E. E ni kaitan dengan barang-barang elektrik. Lepas akunya short circuit ke, dia pintas ke, terbakar ke. Pernah tau jadi terbakar macam ni kat rumah cikgu. Tapi tak adalah ada besar sangat, dia macam keluar api macam yang ni kan. Keluar api sikit. Lepas tu kelang kabut. Kejap je. Tahu tak puncanya apa? Apa cikgu? Sebab cikgu pasang plug. Plug. Dia punya plug ni kan, cikgu sambung dekat yang plug panjang tu. Tapi dekat plug panjang tu kan ada lima bekas kan. 5 tempat lah. Satu tempat tu cikgu taruh periuk nasi. Satu periuk nasi, satu peti air, satu heater. Heater masak air tu. Yang jadi problem sebenarnya heater tu. Sebab heater ni dia guna elektrik banyak. So bila satu papan tu kita cucuk banyak, on sekali. Sebab cikgu masak nasi. Cikgu nak masak air. Peti air sentiasa on. Dia overload, terbakar lah. Habis. Cikgu okey ke cikgu? Tak, tapi benda tu terbakar sikit je. Dekat plug sikit je. So dia tak adalah macam terbakar macam kat rumah terbakar besar tu. Tak. Dia terbakar dekat bahagian plug tu je. Jangan risau. Lepas tu sejak daripada kejadian itu, cikgu sentiasa beringat-ingat. So satu plug untuk satu sahaja. So kalau taruh banyak-banyak, kemungkinan besar dia boleh jadi macam ni lah. And then, yang paling utama kan, peralatan yang melibatkan pemanasan. Kalau boleh jangan share plug. Kalau you nak iron baju, lepas tu plug yang sama you nak pasang untuk benda lain. Better elakkan. Kalau nak iron baju, okey. Satu plug iron tu saja. Cabut dulu yang lain. Iron ke, heater ke, oven ke, perut nasi ke lah, benda panas-panas. Dia banyak guna elektrik, takut overload. Okey. Peralatan elektrik, F yang ni minyak masak, lemak minyak masak. Okey, pemadam api. Pemadam api ABC. Ini paling biasa yang ABC tu. Selalu ada kat mana-mana. Lepas tu kita ada fire blanket. Okey. Fire blanket ni dia special tau. Dia buat daripada 2 lapisan jentian kaca. Dia mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. So kalau orang yang macam contoh dia terkena orang yang terbakar,
Seperti contoh, bukan cikgu lah. Kalau orang terbakar, kita akan balut dengan fire blanket ni. So dia senang nak padam. Sebab kalau orang yang macam terbakar kena minyak ke, payah nak padam kalau kita simbah air. Jadi salah satu cara dia kita guna blanket. Ini ABC kat buku teks ada. Dekat dekat tepi pemadam api kat sekolah pun selalu ada benda ni. ABC. Mula-mula tarik, lepas tu halakan muncung. Tarik, halakan muncung. Kemudian tekan. Tarik, hala, tekan. Kan ABC tu. Kemudian, ada kan. Settle. Senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Pasang asap. Okey, alat pengasan asap ni tak ada apa sangat. Lepas tu perkakas elektrik. Ni yang cikgu cakap tadi. Perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai. Ini penting sebab untuk elakkan kebakaran. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Walaupun benda ni tak selamat, selalu kita buat. Okey. Periksa pendawaian. Okey dah, settle. Senarai semak panduan keselamatan kebakaran. Elak sambungan membebankan. Letak mancis pemadam api dekat tempat tinggi supaya budak-budak tak boleh main. Bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada puncak api dan kanak-kanak. Kenapa dia cakap kanak-kanak? Sebab kanak-kanak ni dia suka main. Dia tak tahulah bahaya ke tak bahaya, dia main. Disyorkan meletak 1 unit alat pemadam api kebakaran jenis sabuk kering atau jenis ABC mudah di rumah. At least kena ada 1 lah. Walaupun cikgu pun tak ada. Sama ada pada rumah, disarankan, disyorkan dekat rumah ada alat pemadam api. Lagi 1 selain daripada rumah ataupun kereta. Ada setengah kereta memang dalam kereta dia ada 1 alat pemadam api yang kecil punya tu. Memang simpan dalam kereta. Next. Audit. Audit ni kat sekolah sebelum cikgu habis sebelum cuti tu kot. Mereka nak buat audit. Audit pasal pemadam api kat sekolah. Diorang tengok tarikh, okey lagi ke tak? Kalau tak okey, tengok tarikh luput. Kalau tak okey, diorang akan hantar semula. Ganti dengan yang baru. Sebab kita tak nak kalau dah tarikh luput ni, takut dia punya, kalau macam yang jenis ABC ni, takut dia termendap dalam dekat bahagian bawah tu. Bila dalam kecemasan, kita nak press, tak keluar pula. Itu antara kalau dia luput lah. Okey. Biasanya alat pemadam kebakaran disediakan tempat sekolah. Sekolah ada. The end. Laju sahaja cikgu hari ni. Okey dah, settle. Discard. Okey, ada persoalan bab 1? Simple je. Tak ada. Tak ada. Tak ada cikgu. Comel. So, terima kasih. Siapa yang cakap cikgu comel tu pun dia comel juga tu. Syafika. Saya Ya, Syafika comel, Fatini comel. Siapa lagi Syafika yang ada? Dengki. Aduh. Okay. So, ini bab 1. Sebab nanti sebelum kita habis kelas, kita akan buat quizzes lah. Jawab soalan quizzes sikit sebagai ulangan refresh apa yang kita dah belajar ni. So, kita akan tengok bab 1 dengan bab 2 lah. Bab 2 ni simple je. Bab 2 ni ada kaitan kalau kita tercekik ataupun tercekik dengan apa lagi satu? Sesak nafas. Sesak nafas. Kalau lemas ke, tak boleh bernafas ke. Kaitan dengan apa? Ingat lagi tak? Bab 2, 3, 4 kita belajar pasal apa? COR. CPR. Yes, betul. CPR. Yes, betul. Okay, sorry cikgu terbaca yang COR tadi. CPR. Jauhnya. Ni.
So bantuan kecemasan paling asas yang kita perlu tahu ada dua tau. CPR dengan yang lagi satu. CPR ni adalah resusitasi kardiopulmonari. Macam mana cikgu sebut? Kardiopulmonari. Okey, ni CPR dan lagi satu bab ni tak banyak pun. Lagi satu adalah Heimlich maneuver. Okay. So, yang CPR kalau kita sesak nafas ke apa ke ada ni. Ini adalah situasi di mana seseorang itu memerlukan CPR. Kalau kita nampak orang tu dah tak bagi respon terhadap rangsangan, lepas tu kita tengok dia dah mula tak bernafas, cek, tak nafas dah, okey. Tapi kita stick tengok dia punya nadi ada lagi tapi dia punya pernafasan tu macam dah tak ada. Ataupun individu tu dah tak ada degupan jantung ataupun nadi. So ini orang-orang yang memerlukan CPR. Okey. Contohnya keadaan-keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan oleh serangan jantung. Renjatan elektrik. Kalau orang kena serangan jantung, ya, mungkin dia tak sedarkan diri, kita perlu buat CPR. Okey, kena renjatan elektrik. Renjatan elektrik tu first kita kena pastikan orang tu jauh daripada elektrik tu dahulu. Kita kena alihkan mangsa daripada renjatan tersebut. Kalau nak alihkan, kita jangan pegang dia tapi kita cuba alihkan dia, gerakkan dia guna bahan penebat elektrik. Kalau kita dok pegang orang yang kena renjatan elektrik, samalah macam kita menempah maut. Kita pun kena juga nanti. Kita alihkan dia dahulu. Tapi line E tak boleh masuk. Alah. Tak apa. So, kelas ni so far cikgu record. Kalau cikgu ada masa, cikgu akan upload kat YouTube. Awak boleh tengok baliklah kat YouTube. Okay? So, renjatan elektrik. Keadaannya dinyatakan mungkin disebabkan oleh lemas. Yasah. Lemas. Selalunya kalau dalam cerita-cerita, kalau lemas dia, time tu lah nak CPR. Tapi CPR betul memang kena guna mulut. Hembus. Salahkan you mobile. Kalau hembus bau petai tu. Tak kisah. Dia macam mana? Dia memang kalau kita hembus tu kan, tak kisahlah bau apa pun. Tujuan utama kita nak selamatkan nyawa orang. Betul cikgu. Kalau dah biasa lagi cikgu, bau petai. Dia dah sedar, lepas tu dia jatuh balik. Tak apa. Mungkin salah satu bau tu menyedarkan dia. Dia bangun, dia pengsan balik tapi kita tahu dia dah berespon. Nafas dia dah bergerak semula, tak apa. Okey. Tapi pernah tahu cikgu ada cerita tahu sebenarnya macam ni. Masa cikgu dekat U, cikgu ada satu kursus tahu. Kursus CPR dengan dua ni. Kursus cikgu kena buat betul-betul tahu. Tapi bukannya buat dekat orang, buat dekat patung. Tapi masalahnya mulut patung tu dah berapa orang dah cium. Macam Wow. kita kena cium mulut patung dan dah dicium oleh beberapa orang. Golak dah. Cikgu terpesona. Tapi macam mana sebab kita kursus kan. Kita kursus tak nak kita kena buat juga. So memang patung tu dia sama ada kalau nak rasa lagi okey, dia ada cara sama ada kalau dalam keadaan kecemasan mungkin kita tak akan terfikir benda ni. Kalau bukan dalam keadaan kecemasan, tapi mana ada CPR bukan kecemasan kan? CPR pastilah kecemasan. Dia sebenarnya kita boleh lapik lah. Kita ambil kain. Cik mula patung macam tu. Kita boleh ambil kain ataupun tuala. Kita lapik tau. Lapik mulut tu. Macam ni kan. Lapik. Lepas tu kita tiup. Tapi macam mana pun yang disarankan tak payah lapik. Tengok tiup lah. Sebab kita nak bagi udara masuk dalam badan dia tu. Kalau macam just tiup berlapik, dia lambat sikit.
Sebab cikgu pernah tau. Yang masa cikgu buat tu, kalau tiup berlapik, kita tak akan nampak dada patung tu naik tau. Lepas tu dia cakap tak cukup, kena tiup kuat lagi. Kuat lagi, kuat lagi. Hang marah lah. Lala tak payah lapik, tiup gitu je. Baru naik tau dada dia. Kalau tak, tak naik. Jenuh. Okay. So, lemas. So, macam kalau dekat drama-drama, acah-acah feeling kan, nak cium-cium tu kan. Ni lah, lemas ni, CPR. Cikgu. K-drama. K-drama mana Tapi ada macam tu kan, cerita drama macam tu kan. Lepas tu jatuh cinta. Ngarut. Sambung. Okay. Lemas. K-drama yang doktor. Jangan pelik tau kalau awak nampak doktor buat CPR atas stretcher. Kalau contoh orang yang memang dalam kecemasan, ada doktor, walaupun patient tu kena tolak daripada dalam ambulans sampailah dekat hospital, doktor tu tak boleh stop CPR. Memang kena continue. Kalau dia tak larat, okey, dia kena ada standby lagi seorang. Ganti. CPR tak boleh stop. Unless kalau orang tu dah sedar. Selagi patient tu tak sedar, CPR perlu diteruskan sampai dah dapat rawatan yang sepatutnya. Next. Panahan petir. Kaedah CPR. Okey. CPR kena betul Kalau CPR tak betul, dia boleh jadi tulang rusuk boleh patah tau. Dia punya kalau CPR tu, macam kalau lelaki dengan perempuan, dia beza sikit. Kalau macam perempuan, dia bawah sikit. Sebab perempuan ada breast kan. So dia tangan macam ni. Tangan kan? Sini kan? Kalau nak CPR, tangan kena macam ni. Macam ni. Taruh dekat sini. Pernah buat kat camp. Tangan kena lurus kurus semangat. Tangan kena lurus. And then lagi satu kan? Lupa. Yang ni. Satu, periksa respon. Tak respon, kita buka saluran pernafasan. Saluran pernafasan ni kita kena dongakkan. Bagi udara senang masuk. Okey, tekan dada. Tekan dada. Lepas tu tiup. Tekan lagi. Tiup. Dia ada pace dia tau. Berapa kali tekan, berapa kali tiup. Berapa kali tekan, berapa kali tiup. Kepentingan CPR. Sekejap kat sini tadi ada tulis. Ni. 30 kali tekan, 2 kali hembus. Tekan 30 kali, 2 kali hembus. And then tekan tu tak boleh tekan penat berhenti tau. Dia kena bagi cukup tekan. Cukup 30, tiup. Tekan, cukup 30, tiup. Kalau you tak larat, okey, kena ada standby orang lain. Ganti, sambung tekan. Macam tu. And then lagi satu kan. Ini kalau untuk dewasa tau. Untuk dewasa, memang tangan kena macam ni. Macam ni, tekan. Tapi kalau untuk baby, kat sini dah tunjuk untuk baby. Kalau untuk baby kan, baby guna 2 jari je tau. Kalau baby kena 2 jari, kena ukur. Atas daripada rangka ni kan, letak 2 jari. Okey, kita CPR baby, guna 2 jari je. Tekan. Kenapa guna 2 jari? Sebab tangan cukup dah terlalu kuat untuk baby. Rangka baby kecil. So memang guna 2 jari je. Tekan. Itu untuk baby lah. Okey, kepentingan CPR. 1 minit. Pulihkan sistem peredaran darah. Untuk bekalkan oksigen. Kalau orang tak meninggal pun lagi, tetapi oksigen tak sampai ke otak, dia sedar balik, dia boleh jadi sama ada otak dia dah tak berfungsi tau sebab oksigen tak sampai ke otak. Sebab tu pentingnya CPR ni. Kaedah tekanan, dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. So, sebenarnya kita tekan tu, kita nak buat jantung kita ni pam darah. Kita tak nak darah tu berhenti bergerak. Kalau darah berhenti bergerak, oksigen tak sampai. Sebab
darah yang bawa oksigen ke seluruh badan. Okey. Teruskan aliran darah dalam badan manusia, terutamanya masalah yang ada serangan jantung. Okey, hembusan mulut ke mulut untuk membolehkan mangsa menerima oksigen. Okey, udara beroksigen dalam paru-paru. Okey, standard oksigen angkut ke otak dan ke seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tak sampai dekat otak dalam tempoh yang tertentu. Okey, settle CPR. Yang ini kalau tercekik. Macam mana nak tahu orang tu tercekik? Betul lah. Dia tercekik, dia akan pegang ni. Sebab tercekik selalu kat sini. Kalau kita makan something tercekik, bila kita makan sesuatu tercekik, dia akan block kita punya pernafasan. Jangan main-main. Kalau ada orang tercekik, hati-hati. So, ini antara perkara yang kita boleh buat kalau ada orang tercekik. Kita boleh buat Heimlich maneuver. Macam mana sebutnya, cikgu pun tak berapa sure. Okey, ini untuk menyelamatkan individu yang tercekik. Kenapa? Selalunya saluran pernafasan tersekat oleh makanan ataupun benda asing. Ini tu, yang ini tuan yang mencipta kaedah ni. Okey. Macam mana kita nak tahu orang tu perlukan perkara ni? Okey. Dia pegang leher. Lepas tu, dia tak boleh nak cakap, tapi dia batuk-batuk. Kemudian dia susah nak bernafas. Dah sampai tahap paling teruk, dia punya kulit, bibir, kuku dah jadi warna biru-biru tau. Sebab oksigen tak sampai, oksigen tak masuk. Tersekat. Okey, ni contohnya lah. Pegang leher. Tak boleh cakap, batuk-batuk. Tangan, kuku biru. Bibir pun biru. Okey. Sukar bernafas. Okey. Macam mana tercekik tu boleh berlaku? Bila makan, okey, kita punya epiglottis yang ini, dia akan terlipat tau. Bila terlipat kita nak telan dia ni kan. Telan dia akan terlipat, dia akan block pernafasan kita. So, kalau tak block, dia akan teruslah pergi dekat esophagus ataupun perut kita. Kalau ada block, tersangkut. Itu yang boleh block kita punya pernafasan. Okey, tercekik. Kepentingan. Supaya oksigen sampai kat badan. Pada pukul 5. Ada yang ada kelas lagi kan? Okey, so cikgu just pergi cepat je lah. So nanti siapa yang stay ni, kita boleh buat quiz sama-sama. Untuk bab 1 dengan bab 2. Yang ni simple je. Semuanya sebab pasal oksigen. Kalau dah block, oksigen tak masuk, atau habis lah. Okey, tersumbat halang paru-paru, tak cukup. Okey, otak rosak. Kaedah dia macam mana? Macam itulah. So kita buat kat orang kan. Tapi kalau kita sorang-sorang, kita cemas, tak tahu nak buat macam mana, ada cara dia. Ini cara yang biasa. Kalau kita nak tolong orang. Kalau tak ada siapa nak tolong kita sorang-sorang, kita boleh guna kaedah yang ini. Kita sendiri buat. So, kita letak tangan, letak kat sini, bawah perut kan. Kat sini kan. Okey. Kita tolak bawah rusuk kita supaya push. Tolak bagi keluar yang tercekik tadi tu. Kita tolak badan dengan seluruh tenaga supaya objek tu keluar. Itu kalau kita sorang-sorang. Macam mana pun kalau kita dah sorang, tak ada siapa nak tolong, kita kena tolong diri sendiri. Yang pertama, jangan cemas. Okey? Habis. Dah. Laju cikgu ya. 2 jam. 2 jam. 2 bab. Cikgu dah stop sharing kan? Okey. So, habis. Okey, so bab 1 dengan bab 2, cikgu akan share. Kita akan cuba
jawab quizzes lah. Siapa yang baru masuk tadi, yang belum tulis attendance, jangan lupa tulis attendance eh. Sekejap cikgu share uh, apa? Quizzes punya nombor. Quizzes. My library. Start a live quiz. Okay, sekejap cikgu share screen. Share screen. Window. Window. Ini. Okey, so boleh masuklah berjemaah. Kita sama-sama dah cuba jawab soalan ini. Kalau boleh tulis nama yang proper sikit Paling tak pun cikgu tahulah siapa nama dia tu. Janganlah letak nama binatang. Jadi cikgu tahu siapa yang buat. Okey. Oh, link ke? Alamak. Sekejap cikgu copy link Okey, copy link. Mana? Okey. Nah, dah. Okey, masuk. Sekejap. So, siapa yang ada ni boleh masuk. Masuk dalam game. Dan cuba jawab. Dan setelah berakhirnya game kita, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Cikgu nak masuk juga. Kita tengok siapa boleh kalahkan cikgu. Mana ni? Siapa je yang nak masuk? Oh, 7 orang. Sabar. Cikgu nak masuk kak. Okey, 8 orang dah masuk. Join the game. 477-900. 477-900. Join. Okey. So, 10 orang. Dah boleh start Okey. Boleh? Kalau boleh. Cikgu start. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Okey. Selamat menjawab. Laju buat ini. Hehehe. Okey. Hehehe. Cuba melawan. Cikgu pun tak jawab-jawab lagi. Okey. Nurin cuba bersaing di situ. Fatini masih lagi di tempat pertama. Okey. Nampak di situ Cikgu Dila Comel cuba memintas. Tetapi dia telah dikalahkan semula.
Alamak. Alamak. Telah berlaku kesilapan di situ. Laju kau menjawab ya. Banyak juga soalan ni. Alah. Lajunya korang jawab. Cikgu separuh ni. Oh. Okay.
Okay. Tim. Cikgu, Ya. saya keluar dulu lah di tuition. Okay, boleh. Tak ada masalah. Cikgu. Okay, bye. Jumpa minggu depan. All done. Alamak, cikgu pun kalah dengan Fatini pom-pom ni. Macam mana? Eh. 3, 4. Banyak juga soalan cikgu main tebai je tadi. Tak baca betul-betul. Jangan contohi cikgu. Okay, so far. Kita ada Dayana lagi satu soalan. Okay, dah settle ke? Kalau dah settle, cikgu tekan end. Dah cikgu. Okay. Wih, Dayana naik. Alamak. Okay, sekejap cikgu nak tekan end dah. Dayana settle ke? Kalau settle, cikgu nak tekan end. Di sini cikgu dah nampak dah pemenangnya. Di mana dia telah mengalahkan cikgu dan juga peserta-peserta yang lain. Alamak. Cikgu di tempat ketiga. Sudah. Cikgu nombor 3. Kesian. Okey. Terima kasih kepada yang dah menyertai. Okey. So kita ada pemenang tempat pertama. Fatini Pom-Pom. Nombor 2 kita ada Dayana. Dayana jawab dengan sungguh berhati-hati ya. Itu yang kita nak waktu jawab exam. Jangan kelang kabut. Okey. So ini dia punya result. Okey, tak apa. So far sampai sini sahaja kita punya kelas. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Waktu nanti kita akan bincangkan lah. Bila waktu yang terbaik untuk kelas lah. Okay. So sampai sini. Jumpa minggu hadapan. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.